li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau muallifu Syekh Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain. Amin. Sambungkan kitab Muhimmah, kitab Jawi muka surat 22. Kitab Jawi muka surat 22 pada kata seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dulu, dan setengah daripada faedah dapat anak itu, iaitu faedah dapat anak ni apa? Kekal ia anak mendoakan bagi ibu bapa, kemudian daripada mati keduanya kedua ibu bapa, iaitu mendoakan bagi dua ibu bapa tu, dibilangkan ia doa tersebut daripada amalnya seorang, daripada amalnya anak seorang yang soleh, yang kekal, kemudian daripada mati ibu bapa. Ini setengah daripada faedah berkahwin dapat anak. Bila dapat anak tolong doakan bagi kedua ibu bapa bila dua ibu bapa telah meninggal dunia. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mati seorang anak Adam, ketika seorang anak Adam itu meninggal dunia, nescaya putuslah segala amalnya, amal seorang anak Adam. Kita mati, semua amalan sudah terputus. Melainkan daripada 3 perkara je yang tak putus, ada tiga perkara. Walaupun dah mati ratusan tahun, ribuan tahun sekalipun, 3 perkara ni tak putus. Mana dia? Perkara pertama daripada 3 perkara, sedekah yang diwakafkan. Orang panggil sedekatin jariyatin, asal jariah mengalir. Sedekah yang mengalir. Maka antara ulama yang menakwilkan perkataan jariah dengan kata wakaf, Imam Rafi'i. Imam Rafi'i dia menakwilkan sedekah yang sentiasa mengalir itu maksudnya orang panggil berwakaf, kan? Atau pahala sentiasa mengalir. Sedekatin jariyatin, sedekah yang diwakafkan. Suatu amalan sedekah sunat, suatu amalan sedekah sunat yang sangat-sangat dituntut di dalam agama Islam kerana sangat besar ganjaran manfaatnya. Itulah namanya harta yang diwakafkan. Pahalanya akan terus mengalir walaupun kita dah mati, walaupun dah mati puluhan ratusan tahun sekalipun. Cek kalau salah tukar color. Selagi mana harta tu dimanfaatkan, selagi itulah
Kan? Mengalir pahala harta yang kita wakafkan. Selagi mana dimanfaatkan, selagi itulah mengalir pahala. Wakaf ni dia bukan hanya tertentu kepada bentuk agama saja, tidak. Kita nak berwakaf, adakah satu kemestian nak wakaf kepada tempat ataupun suatu bentuk keagamaan? Tak. Tak mesti. Boleh kita berwakaf untuk sesuatu benda yang umum. Boleh. Wakaf nak buat bastuk. Boleh. Tak semesti wakaf untuk buat masjid saja. Tidak semesti wakaf itu untuk buat madrasah, untuk buat sekolah pondok, untuk buat surau. Tak mesti. Bukan hanya tertentu wakaf itu dalam bentuk agama, tidak mesti. Boleh kita wakafkan secara umum bentuknya. Kan? Diambilkan manfaat untuk orang ramai. Diambilkan manfaat untuk masyarakat. Saya nak wakafkan tanah 3 ekar lah. Nak buat apa ni? Nak buat kubur orang Islam. Boleh. Kan tanam kat kubur wakaf. Kadang-kadang tanam kat kubur wakaf. Tak mesti bentuk agama. Kan? Tanam wakaf untuk kubur. Kan? Ikutlah wakaf nak buat apa pun. Nak buat wakaf, nak buat gerai. Nak buat kedai. Boleh. Orang panggil boleh dalam bentuk umum. Wakafah yakifu ni orang panggil asal wakaf pada lughah orang panggil berdiri. Berdiri, berhenti, menahan. Wakaf dari segi lughah bahasa artinya berdiri. Artinya menahan. Artinya berhenti. Cuma kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar sebutkan di dalam kitab Tufah, kan, wakaf itu maksudnya apa? Menahan harta yang boleh dimanfaatkan. Apa tu wakaf? Menahan harta yang boleh dimanfaatkan selama benda tu masih elok, masih baik. Selagi mana benda tu masih boleh digunakan, selama itulah mengalir pahala. Tapi dengan cara memutuskanlah. Dan dengan cara kita putuskan hak milik. Mesti diputuskan hak milik. Kan? Saya nak wakaf tapi ada tapi. Tapi saya tak nak serahkan lah. Kot mana begitu? Dia mesti putus hak milik. Dah wakaf bukan milik kita. Bila kita dah wakaf, itu bukan milik kita lagi. Kan? Orang panggil dialihkan. Kan? Itu dikatakan wakaf. Zaman hari ini orang panggil bermacam-macam lah. Dia ada nak wakaf ni dia kena faham lah kan. Dia kena faham fiqah juga. Ada rukun. Setiap amal ibadah dia ada rukun. Bukan kita boleh wakaf sesuka hati, tidak. Kan? Dia ada rukun dia. Orang yang berwakaf, kan? Orang panggil pihak yang mewakafkan harta. Kan? Panggil wakif, al-wakif. Ada rukun namanya al-mawquf. Maksudnya apa? Al-mawquf itu maksudnya harta yang diwakafkan. Tanah, simen, batu-bata, atap bumbung, tiang-tiang, orang al-mawquf, harta yang diwakafkan. Syarat mesti berkekalan lah. Kalau benda yang dia boleh hilang zat, tak sah kita wakaf. Nak wakaf apa? Saya nak wakafkan lilin, tak sah lah. Pasal bila dibakar, zat dia habis. Itu tak sah wakaf. Dia nak wakafkan benda tu mesti berkekalan zat dia. Batu kekal zatnya. Tampal kat tembok, kekal situ je. Kan? Ada orang panggil, dia mesti berkekalan zatnya kan. Kemudian ada al-mawqufu alaih. Siapa al-mawqufu alaih? Orang atau pihak yang menerima wakaf. Tidak semesti kita wakaf tu mesti kepada individu, tak mesti. Boleh kita wakaf orang bagi satu pertubuhan. Saya nak wakafkan kepada suatu
satu pertubuhan, satu kumpulan, boleh. Kemudian ada sirah. Tak bisu bagi gitu, tak jadi wakaf. Orang panggil bagi gitu sedekah. Dia masih ada sirah. Mesti ada lafaz. Kemudian syarat dipanjanglah kita sepitas lalu lah begitu kan kita bicarakan. Orang panggil bila mati anak Adam, setengah daripada manfaat berkahwin dapat anak. Apa manfaat dapat anak? Dia boleh doakan kita setelah kita mati. Apa dalilnya? Rasulullah menyebutkan ketika mati seorang Adam, terputus semua amalan malam yang 3. Syahid, doanya diselit sekali, bawa 3 ni kan. Orang panggil mesti sadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir, maksudnya harta yang diwakafkan. Itu orang panggil dia boleh ambilkan manfaat. Bahkan orang kafir zimmi layak menerima harta wakaf, boleh. Saya nak wakafkan kepada Acong lah, tak ada masalah. Saya nak wakafkan kepada Mutusami lah, boleh. Kemudian dulu tak timbul persoalan wakaf duit. Di akhir zaman ni, bila pihak masjid nak buat masjid baru, kan, surau-surau kat taman-taman kampung-kampung nak naik pembangunan yang baru, marilah kita berwakaf. Diiklan kan? Diiklan. Marilah tuan-tuan ambil kesempatan kita berwakaf. 1 kupon RM10. Kita bertimbul, duit boleh wakaf kan? Ataupun 1 lot RM50. Kan? Kalau kita buka fatwa, duit itu harus diwakafkan. Kan? Adapun kaul muktamad, duit wang ringgit tidak boleh kita wakafkan. Itu kaul muktamad. Di sisi kaul muktamad, duit wang ringgit tak boleh diwakafkan. Cuma sebahagian mazhab seperti mazhab Hanafi, seperti mazhab Maliki, mereka mengatakan, sebahagian ulama mazhab Maliki, sebahagian kecil ulama mazhab Hanafi, mereka mengharuskan wakaf dengan wang ringgit tunai. Seperti kata Imam Auza'i. Nak taklid siapa? Seperti kata Imam Auza'i. Orang panggil dalam kitab Al-Hawi. Dalam kitab Hawi, kata Imam Mawardi. Kata Imam Mawardi dalam kitab Hawi, kita nak wakafkan duit ringgit, wang tunai dengan syarat dipeliharakan nilai. Nilai itu dipeliharakan. Kan? Kalau nilai tak dipeliharakan, buduk mazih. Bila orang wakaf duit, kena betul-betul perhati, kena tilik berat. Tak boleh, aku nak isi minyak lah, nak pergi hardware beli simin, duit wakaf ni nak isi minyak, tak. Itu tak masuk dalam arti kata dipeliharakan nilai. Itu bukan arti dipeliharakan nilai. Kan? Bila orang wakaf dengan duit tu kita kena asing. Kena asing, duit ni aku nak beli simin. Itu orang panggil dipeliharakan nilai. Dan aku nak beli pasir. Pasir berkekalan. Aku nak beli bumbung dengan duit harta wakaf. Itu orang panggil dikatakan dipeliharakan nilai. Itu wang ringgit lah. Cuma kalau muktamad tak boleh wakaf lah duit. Fatwa mengatakan harus kita wakafkan duit. Pasal zaman, bila zaman dah berubah, kan, lebih berhajat duit daripada bahan mentah. Dengan duit kita boleh bajet simen berapa, tiang berapa, kan. Tapi kalau kita dapat bahagikan, okey, tiang nak guna 20 batang, harganya RM50,000, kita buka wakaf. Itu lain. Orang bagi ikut
macam mana cara pentadbiran. Kan? Macam cara pentadbiran. Kan? Orang panggil itu seperti selalu lah kan. Sayyidina Umar, dulu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah dapat tanah di bumi Khaybar Madinah. Di Madinah, tanah yang paling subur ialah Khaybar. Sayyidina Umar dapat tanah dekat bumi Khaybar, ya Allah, suka ni. Kata Sayyidina Umar, tak pernah aku dapat hati yang paling berinai melainkan tanah yang aku dapat dekat bumi Madinah daripada sebelah Khaybar. Tanah paling subur. Apa aku nak buat ni? Sayyidina Umar termenung, apa aku nak buat dengan tanah ni? Paling bernilai tu. Pasal kawasan strategik, tanah paling subur. Sayyidina Umar pun, lebih baik aku tanya bagi Rasulullah SAW. Sayyidina Umar berjalan tanya, ya Rasulullah, aku dapat hati yang paling bernilai. Tak pernah yang dalam hidup aku, inilah hati yang paling bernilai. Dapat tanah dekat bumi Khaybar Madinah. Abu kata Rasulullah, in syi'ta abbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Rasulullah menyebutkan sekiranya engkau, hai Umar, kalau kau nak, kau wakafkanlah dan kau sedekahkan hasil. Dari situlah ulama istinbatkan hukum. Ada satu pecahan daripada amal ibadah yang pahalanya tak putus walaupun kita dah mati, namanya sedekah yang jariah, sedekah yang mengalir, itulah namanya wakaf. Kan? Daripada kita sedekah biasa, jangan terlupa juga berwakaf. Wakaf pahalanya berpanjangan. Kan? Tiganya ni. Bukan banyak. Amal yang kita dah mati, 3 tak putus. So, boleh carilah dalam sebulan, wakaflah sekali. Kan cari. Kan? Walaupun duit tu khilaf, tak salah. Bila kita sedekah di masjid, kita nak wakaf, tak salah. Kan? Tapi wakaf ni orang panggil, dia ada syarat-syarat ni kan. Lebih baik orang yang menerima tu dia tahu. Lebih orang yang terima tu dapat tu dia tahu. Kan? Supaya dia boleh orang panggil tasarruf dengan cara yang paling terbaik. Kan? Kalau kita nak berwakaf, carilah tempatnya. Tapi jangan tinggal lah. Ini hak. Ini amalan yang tak putus. Orang panggil wakaf. Kan? Itu yang pertama kata Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaatlah ia dengan dia. Kalau Arab dia kata lain sikit ni. Dia kata ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan dengan dia. Itu. Cuma terjebak Melayu dia lain sikit lah kan. Ilmu yang memberi manfaat ia dengan dia. Rujuk 2 kali domi benda yang sama. Lebih tepat ala sawab itu ilmu yang dimanfaatkan dengan dia dengan ilmu. Ilmu yang dapat dimanfaatkan. Ilmu ni, amal dengan ilmu lebih lagi. Amal dengan ilmu lebih lagi. Dahsyatnya ilmu. Bayangkan ketika Bani Israel tanya Nabi Musa, siapa paling alim? Kata Nabi Musa, setahu aku Nabi ni kan. Rasulul Azmi, aku paling alim. Allah beri teguran Nabi Musa, ada orang lebih alim. Siapa dia? Nabi Khidir AS. Bayangkan, Nabi Musa bila tahu ada orang lain lebih alim, sanggup jalan kaki cari kat mana orang tu. Kenapa? Sedangkan dia Nabi. Sedangkan dia boleh terus munajat dengan Allah. Nak menggambarkan ilmu tu yang paling utama. Ilmu tu yang paling utama. Itulah kelebihan ilmu. Bagaimana nak hasilkan manfaat? Ilmu tu bila dia bermanfaat, sama ada bentuk tulisan. Kita tulis, kita sebarkan di kertas, di media sosial,
ilmu tu. Orang baca dekat, ikutlah mana FB ke, TikTok ke, YouTube ke, Instagram ke, ilmu tu bila dia disebarkan sama ada bentuk kitab, bentuk tulisan, media sosial, selagi mana dia boleh ambilkan manfaat, kita mati, pahalanya mengalir. So, jangan komen yang buruk-buruk. Tengok orang komen tu, abang teruk komen dia. Kan? Kalau kita nasihat dengan syarak, itu juga satu ilmu. Bila orang ambil manfaat, kan dapat pahala. Kita ajarkan anak, kan? Ajarkan orang panggil anak mengaji Quran, kan? Ajarkan anak cara sembahyang. Demikianlah orang panggil cara supaya ilmu itu boleh memberi manfaat. Ilmu ni orang panggil dia bermacam-macam lah kan. Dunia ada ilmu dia, akhirat ada ilmu dia. Di sini sebutkan ilmin umum. Di sini akhirat kan. Rasulullah tak sebut al-ilmu. Rasulullah sebut au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu. Nabi sebut umum. Kalau yang tuntut mengaji itu isim makrifah. Itu ilmu syarak. Adapun ilmu di sini Nabi sebut umum, isim nakirah. Au ilmin. Atau mana-mana ilmu. Tak kira mana-mana ilmu. Asalkan ilmu itu memberi manfaat, engkau dapat ganjaran. Cara betul. Bagaimana ilmu itu cara betul kita buat. Dapat manfaat. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ilmu yang terbagi dulu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ilmu itu dua bagi. Yang pertama ilmu syari'iyah. Yang kedua ilmu ghairu syari'iyah. Ilmu syari'iyah itu diperolehi daripada Nabi Muhammad SAW. Ilmu dua bagi. Yang pertama ilmu syari'iyah. Apa ilmu syari'iyah? Ilmu yang hasil diperoleh daripada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang kedua ilmu ghairu syari'iyah. Ilmu ghairu syari'iyah ni tiga bagi. Ilmu yang bukan syarak ni atau istilah kata ghairu syari'iyah. Ilmu yang bukan syarak terbagi tiga. Ilmu yang mahmudah. Yang kedua, ilmu yang mazmumah. Yang ketiga, ilmu yang mubah. Apa ilmu mahmudah? Ilmu yang baik. Apa ilmu yang baik? Ilmu fardu kifayah. Itu ilmu yang mahmudah. Ilmu fardu kifayah. Ilmu perubatan, fardu kifayah. Seorang pun tak pandai berubat, seorang pun tak pandai, tak ada doktor, sakit pula, orang kampung payah pula kan. Ilmu faraid atau ilmu mahmudah, ilmu yang terpuji, ilmu yang baik lah. Ilmu tentang bintang, ilmu tentang orang panggil jurutera awam ni, atau ilmu yang fardu kifayah. Yang kedua, ilmu yang mazmumah, ilmu yang buruklah, tercela. Ilmu buruk yang tercela, belajar ilmu sihir, belajar ilmu nak tundukkan orang, belajar ilmu pukau nak curi, atau ilmu yang mazmumah. Yang ketiga, ilmu mubah, ilmu harus. Mudarat pun tidak, manfaat pun tidak. Itu bagi ilmu. Kita pilih yang lebih besar sekali adalah sebarkan ilmu syariah. Itu tidak ada khilaf ulama. Ilmu syariah tidak ada khilaf bila disebarkan bentuk tulisan, bentuk percakapan, apa je bentuk, maka tidak ada khilaf ulama, maka akan dapat manfaat setelah kita mengenal dunia atau semasa kita hidup mengalir pahalanya kan. Itu yang kedua kan.
Dan ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh. Soleh itu bukan satu syarat lah. Soleh bukan syarat. Kalau anak tak soleh tak boleh ke? Boleh je. Soleh bukan menjadi satu syarat. Cuma ghalib anak yang ingatkan bapa, anak yang ingatkan ibu, biasanya anak yang soleh lah. Kalau anak tak soleh, dia tak ada dia ingatkan mak bapak ni. Kan? Tapi soleh tu bukan satu syarat. Anak saya tak nak soleh lah. Boleh ke dia doa sampai? Soleh bukan satu syarat. Yang ketiga, anak yang soleh. Yang meminta doa, ia anak yang soleh. Minta doa baginya, bagi kedua ibu bapa. Anak tu doa mohonkan kesejahteraan, minta diampunkan dosa, minta diluaskan kubur, minta kubur arwah mak ayah diterangkan nur cahaya, minta diangkatkan azab boleh. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiq. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, kita buka dalam tafsir Baidawi. Dalam tafsir Baidawi menyebutkan orang soleh itu adalah orang yang menghabiskan usianya untuk taat kepada Allah dan dia menghelakan hartanya di jalan yang diridai. Siapa yang dikata orang soleh? Ulama berfatwa, ulama menjelaskan, kalau kita buka dalam tafsir Baidawi, siapa yang digelarkan orang soleh? Kata Imam Baidawi, orang soleh itu orang yang menghabiskan usianya dalam jalan taat. Kalau Allah berikan 80 tahun usia, kebanyakan usia, bila sebut kebanyakan lebih separuh lah. Kalau Allah berikan umur 80 tahun, lebih 40 tahun, dia menghabiskan usia untuk taat kepada Allah. Dia menghilangkan hartanya kepada jalan yang diridai. Itu orang soleh. Satu kaul daripada para alim ulama disebutkan oleh Imam Baidawi. Payah juga ni. Kalau umur ghalib umat Nabi 63, pencen dah 60, pencen 55. Baru nak tumpu ibadat, bukan tak soleh kita ni kan. Kalau pencen awal 50, 63 tolak 50, 13 tahun. Tak soleh berapa kita ni. Payah juga ni. Itu satu kaul. Itu kata Imam dalam tafsir Baidawi. Kalau kita buka dalam tafsir Baghawi, dalam dunia sekarang ada 12 tafsir yang muktabar. Ada 12 kitab tafsir yang muktabar. Apa kata Imam Baghawi dalam tafsir ini? Kata Imam Baghawi, orang soleh itu ada di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita memang tak masuk lah. Kata Imam Baghawi, siapa orang soleh? Orang soleh itu terdiri daripada sahabat-sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu, mereka itu dikatakan orang soleh. Kalau ikut dalam tafsir Baghawi, kita memang bukan orang soleh. Kalau dalam tafsir Baidawi, ada harapan. Kita ada harapan jadi orang soleh. Kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan orang soleh itu siapa? Orang yang beramal zahir dan batin. Boleh kira. Ada harapan. Kan ada harapan. Orang yang beramal zahir dan batin. Batin itu hatilah. Ketika dia beramal, anggota pun beramal, hati pun beramal.
soleh tu. Ketika semayang, hati tu hadir. Orang mana dia orang soleh. Kalau semayang melamun, berangat, anggota je beramal. Hati tak beramal, maka dia bukan orang soleh. Kata Imam Ibnu Katsir, orang soleh siapa? Orang yang beramal zahir dan batin. Ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati hadir. Zahir batin hadir, kata Ibnu Katsir, dia itu orang soleh. Kalau Imam Baghawi tak ada harapan juga. Orang soleh siapa? Sahabat Nabi. Dan kalau Baidawi, orang yang menghabiskan usianya untuk taat kepada Allah, menghelakan harta jalan yang redha, barangkali ada harapan. Kata Ibnu Katsir, siapa orang soleh? Orang yang beramal zahir dan batin. Ada harapan anak kita jadi orang soleh. Atau kita orang soleh, ada harapan. Dalam tafsir Khazin, disebutkan dalam tafsir Khazin, orang soleh ni siapa? Orang yang baik zahir dan batin. Orang yang baik zahir dan batin. Zahirnya baik, hati batin pun baik. Itu orang soleh. Ni nampak besar sikit jalan dia. Kan? Dalam tafsir Khazin, orang soleh tu nampak lebih luas sikit. Tak sempit mana kan. Siapa orang soleh? Orang yang baik zahir batin. Zahirnya baik, batin hatinya pun baik. Dia orang soleh. Kalau sempit sikit, ibadat zahir batin. Tu sempit sikit lah Ibnu Katsir. Dan dalam tafsir Khazin, siapa orang soleh? Orang yang baik, zahir dan batin, itulah digelarkan orang itu orang yang soleh. Imam dalam tafsir Khazin dia bawakan nukilan. Bila kita buka dalam tafsir Khazin, dia bawakan nukilan. Kata imam yang lain, mereka menafsirkan orang soleh itu orang yang akidahnya benar, amalnya betul, pedomannya ikut sunnah. Ada di umum. Siapa orang soleh? Akidahnya betul, amalnya betul, akidah pegangan betul, amalnya pun betul, pedomannya pun betul. Atau lebih umum, itu orang soleh. Kalau kita buka dalam tafsir Syekh Thohir, tafsir Syekh Thohir menyebutkan orang soleh itu adalah orang yang beriman, lagi pula istiqamah. Istiqamah tu yang payah. Beriman tu mudah lagi. Dalam tafsir Syekh Thohir, orang soleh siapa? Orang yang beriman, lagi istiqamah. Istiqamah tu yang payah. Belum tentu termasuk kita orang soleh. Dalam tafsir Nasafi, tafsir Nasafi menyebutkan apa? Orang soleh itu orang yang baik zahir dan batin. Mudahlah sikit. Zahirnya baik, batinnya baik. Itulah orang yang soleh. Macam tafsir Khazin. Tafsir Nasafi sama dengan tafsir Khazin. Siapa orang soleh? Orang yang baik zahir, orang yang baik batin. Cuma kebanyakan ulama yang mutaakhirin, ulama yang kemudian, kebanyakan ulama mutaakhirin dia berpegang kepada Syekh Ajibah. Apa kata Syekh Ajibah? Dan siapa yang dikatakan orang yang soleh? Orang yang soleh ini dikatakan bagaimana? Orang yang soleh itu dia tunaikan dua hak. Hak Allah SWT dan hak anak Adam. Bukan Syekh Ajibah. Orang panggil Syekh Syata. Syekh Muhammad Syata Dimyati.
Siapa orang soleh? Al-qa'imun bihukukillah wa hukukil ibadi. Kan? Kata Syekh Muhammad Syaqa ad-Dimyati, kebanyakan ulama mutaakhirin berpegang, siapa yang dikatakan orang itu orang soleh? Was-solihun hum al-qa'imun bihukukillah wa hukukil ibadi. Orang soleh itu orang yang tunaikan dua hak. Hak Allah Ta'ala pun ditunaikan, hak anak Adam ditunaikan. Apa hak anak Adam? Kalau jiran sakit, kita ziarah. Kalau ada yang meninggal dunia, kita mandikan, kita kapankan, piamkan, tanamkan. Hak anak Adam. Dan atau dia akan tunaikan dua hak, maka orang itu orang yang soleh. Bila anak itu yang disifatkan dengan anak soleh, tapi sifat soleh bukan satu kait. Bila didoa kepada kita, memang confirm sampai. Anak doakan, ya Allah, ringankanlah azab ibu bapa, ampunkan dosa mereka, naikkan martabat mereka, memang sampai. Dan sebab nyata-nyata Nabi sebut doa anak soleh itu tidak terputus. Maka berbanyaklah olehmu, hei segala manusia. Bila dia tahu dah tiga amat ini tak terputus, maka banyakkanlah oleh kamu daripada memberi sedekah. Banyakkan beri sedekah. Ya. Maksud sedekah sini ditafsir ke depan tu, dan berbuat wakaf. Kan? Kita bagi sedekah dan kita buat wakaf. Kan? Wakaf tu yang orang panggil jalan pahala tak terputus. Dan menuntut belajar. Kita belajar ni orang panggil ilmu yang kita belajar, kita manfaatkan, ia takkan putus, takkan hilang. Dan berdengarlah olehmu, hei manusia, akan yang memberi manfaat, ia akan ilmu yang bermanfaat. Kita belajar, dengarkan ilmu yang bermanfaat. Dan minta doalah oleh kamu, dikurniakan Allah akan anak yang soleh. Minta doa, mudah-mudahan Allah kurniakan kita anak yang soleh. Doa lah. Doa tu macam-macam lah kan. Dan macam-macam doa. Dan dituntutkan kita doa, mudah-mudahan dianugerahkan kita dapat anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatana qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dapat zuriat, doa dapat pasangan yang baik, sejuk qurratu a'yun, sejuk hati. Mudah-mudahan dikurniakan anak yang sejuk mata hati. Panjanglah doa ni, tak mesti bahasa Arab. Doa bahasa Melayu pun boleh. Rabbana habli minas salihin. Pendek. Babatah, Rabbana habli minas salihin. 2 saat tu dah boleh hafalkan. Pendek doanya. Doa tak syarat panjang. Kan? Yang penting kita doa, mudah-mudahan Allah kurniakan dapat anak yang soleh. Pasal apa? Kerana 3 perkara ini. Kan? Sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Sebab 3 ni, doa. Kan? Dapat 3 ni. Yang boleh memberi manfaat bagi diri kamu, kemudian dia bercerai nyawa kamu dengan badan kamu. Bila kita mati, tak ada dah. Malaikat 3. Kan? Malaikat 3 saja. Tak syarat anak lelaki-lelaki.
disebut kat sini waladin tu laki-laki tu orang panggil itu kan bukan disyaratkan mesti laki-laki. Anak perempuan doa pun sampai. Tak syarat anak laki-laki. Mana-mana anak, tak kira lah anak laki-laki baik atau anak perempuan baik. Sama. Sampai doa. Bermula yang dikendaki dengan anak yang soleh. Apa maksud anak soleh? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebut ini, maksud anak soleh, anak yang mukmin. Yang penting anak tu Islam. Yang penting anak tu beriman. Selagi mana anak tu Islam beriman, doa sampai. Walaupun kita dalam kubur sampai. Walaupun atuk nenek moyang dalam kubur, doa sampai. Macam ni, kita sekarang sedang mengaji, kita doa. Mudah-mudahan pahala kita mengaji ni, aku hadiahkan kepada arwah ibu apa, arwah atuk nenek, pasangan, anak yang dah meninggal dunia. Sampai, confirm sampai. Kan? Tak ada hijab sampai. Selagi mana ada iman, selagi mana ada Islam, sampai doa tersebut. Bukan syarat soleh. Yang penting apa? Maksud anak yang di sini, anak yang mukmin. Tak mesti soleh. Kerana doa orang yang mukmin, kaedah kita, bila sebut mukmin, dia juga muslim. Bila sebut muslim, dia juga mukmin. Macam mana nak tahu beza muslim dan mukmin? Bila sebut dua-dua. Mukmin dan muslim. Bila sebut dua-dua, bermakna pengertian mukmin itu berbeza dengan pengertian muslim. Bila sebut salah satu, sebut mukmin saja. Atau sebut muslim saja. Bermakna pengertian dua itu sama. Kat sini sebut satu. Bermakna bila sebut mukmin, dia juga muslim. Kerana doa orang yang mukmin, doa orang mukmin bagi. Kalau kita mengaji kaedah Arab, bagi tu dalam bahasa Arab li. Kan? Huruf ja kan ada min ila, an ala, fi ruba, bi, ka, li. Li tu apa maksud li? Lil manfaat. Kan? Kalau ala, lil mudarah. Kalau kita mengaji kaedah lah kan. Dia doa bagi, itu doa yang memberi manfaat bagi ibu bapa. Kan? Sebab tu kat belakang disebut, kerana doa orang yang mukmin bagi ibu bapa itu memberi manfaat. Sama ada ia orang mukmin itu soleh ataupun orang mukmin itu orang yang fasik, tak kira. Tak kira lah anak tu mukmin ke, anak tu fasik, tak kira. Soleh bukan kait. Tak kira anak tu soleh ataupun fasik, tak kira. Yang penting dia mukmin, yang penting dia muslim. Dah sebut kita soleh, kita tahu pula fasik kan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fasik ni orang yang buat derhaka. Siapa yang digelarkan orang yang fasik? Fasik ini orang yang buat derhaka, dia melanggar janji serta keluar dari jalan hidayah. Itu nama orang yang fasik. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, siapa yang dimaksudkan orang yang fasik? Orang yang buat derhaka, lalu dia melanggar janji dan dia keluar dari jalan hidayah. Bermakna dia ini orang yang fasik. Dan orang yang buat derhaka dengan bahawa dia melanggar janji dan dia terkeluar dari jalan hidayah, maka orang ini orang yang fasiknya. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, fasiknya dulu. Fasik itu terbagi kepada dua. Ada fasik kafir, ada fasik fajir. Fasik kafir dan fasik fajir.
Fasik terbagi kepada dua. Fasik kafir, fasik fajir, fajirun, dan fasik fajir. Fasik kafir ni orang yang melanggar taat kepada Allah dan Rasul kerana mereka belum beriman. Apa fasik kafir? Dia melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasul, tak taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul sebab mereka belum beriman. Itu namanya fasik kafir. Manakala fasik fajir itu orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul masih buat maksiat. Dah beriman dah dengan Allah, dah beriman dengan Rasul, tapi jatuh buat maksiat lagi. Itu namanya fasik fajir namanya. Kita dapat pergi soleh, lawan soleh fasik. Apa arti fasik? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang buat derhaka, dia melanggar janji, terkeluar daripada jalan hidayah. Fasik dua bagi, fasik kafir dan fasik fajir. Yang penting anak itu anak yang mukmin. Yang penting dia masih Islam, doa sampai. Tak kira anak tu soleh ke, anak tu fasik, doa pasti sampai. Maka iaitu doa orang mukmin umum, tak semesti anak. Cucu doa untuk atur ini sampai. Tak mesti anak doa pada mak ayah je. Seorang cucu doa untuk arwah nenek datuk dia sampai. Seorang sahabat doa untuk teman karib dia sampai. Seorang bapa doa untuk anak dia sampai. Lepas tu dia sebut umum. Dia sebut apa? Doa orang mukmin. Nabi sebut khusus tapi maksudnya umum. Yang penting doa. Doa tu sampai. Maka iaitu doa orang mukmin tu diberi pahala akan ibu bapanya. Anak doa, mak ayah dapat pahala. Anak tolong doa, arwah ibu ayah dalam kubur dapat pahala. Dapat pahala tu dengan sebab doa anak. Jangan terlupa mak ayah kita. Lepas sembahyang sebentar pun tak apa. Doalah walaupun sepatah dulu. Jangan terlupa. Kalau kita lupa pada arwah, barangkali anak kita akan lupa pada kita akan datang. Kita ingat pada arwah yang dah meninggal, insya-Allah Allah akan ulangkan balik. Anak kita akan ingat kita bila sudah arwah. Dan sekalian kebajikan anaknya itu sampai pahalanya, pahala sekalian kebajikan anak, sampai pahala tu akan ibu bapanya. Anak buat baik, anak buat kebajikan, mak ayah yang tolong ajar dulu masa kecil-kecil, dapat pahala tak? Dapat. Beruntung seorang anak yang pandai baca Quran asbab mak ayah yang ajar. Dia tak panggil orang lain. Dia sendiri yang ajar. Beruntung anak pandai semayang, mak ayah yang ajar. Ketika anak semayang sepanjang hayat umur dia, dapat pahala mak ayah. Anak pula ajar pada cucu. Cucu ajar pada cicit. Siapa dapat pahala? Kita. Sebab tu walaupun kita kerja, suami isteri kerja, walaupun kita hantar ke sekolah, hantar ke tuition, hantar mengaji sekolah agama, kita mak ayah jangan tinggal ajar kepada anak cucu. Jangan tinggal. Walaupun dah ajar kat sekolah, ulang lagi. Kita nak dapatkan pahala tu. Bila kita dah mati, kita nak mengalir pahala. Kalau kita lepas 100% pada orang lain yang mengajar, rugilah kita. Itu anak kita. Baru seorang anak. Kalau 5 orang anak, 5 kita ajar. 5 dapat cucu 12. Cucu dapat cicit 20 orang. Banyak pahala kita.
Kan? Dia katakan apa? Dan sekalian kebajikan anak tu, apa nak dibuat baik, sampai pada itu akan ibu apa? Sampai, jangan risau, sampai. Qul ya iballazin, qul ya ibadallazina amanu taqu rabbakum allazina ahsanu lillazina ahsanu fi hazid dunya hasanah. Allah menyebutkan, katakanlah olehmu ya Muhammad, kul, katakanlah olehmu ya Muhammad kepada Allah, ya ibadallazi, katakan kepada siapa? Orang-orang, ya ibadallazi, katakan akan firman Allah tu kepada siapa? Kepada orang-orang yang berakal. Hamba-ku, ya ibadallazi, hamba-hambaku yang beriman, ya ibadallazina amanu, hamba-hambaku yang beriman kepada Allah. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Allazina ahsanu fi hazid dunya hasanah. Orang yang berbuat baik di dunia akan beroleh kebaikan nanti di akhirat. Siapa buat baik di dunia, ajar anak dia semayang, mengaji, cara ambil wudu, cara tutup aurat, cara cakap baik, ajar kenal Nabi, semua diajarkan ilmu pada anak. Allah mengatakan, siapa yang mengajar, hasanah, kebaikan nanti di hari kiamat. Tak undi. Man allama ilman falahu ajru man amila bihi la yanqusu min ajril amil. Kita niat hadiahkan pahala aku mengaji ilmu sekarang pada arwah, adakah pahala kita berkurang? Aku dihadiahkan pahala mengaji aku pada arwah, tak kurang sedikit. Kalau banyak bukit tu didapat, kita pun dapat banyak bukit. Kita sedekahkan pahala pada arwah, adakah pahala kita berkurang? Tak kurang. Bahkan beruntung. Kita dapat, arwah pun dapat. Jangan terlupa doa. Bila terlupa doa, dapat seorang-seorang je lah. Tak dapatlah orang lain. Orang panggil, itulah. Beruntung sangat bagi ibu ayah duk mengajarkan kebaikan pada anak cucu kan. Mandala ala khairi falahum mislu ajri fa'ili. Banyaklah dari dalil yang mengatakan orang tunjuk ajar, orang yang nasihat, orang yang mengajar ilmu akan dapat balasan nanti di hari kiamat. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu jadi manfaat bagi ibu bapanya. Bila tu? Pada hari kiamat. Bila mati anaknya itu, pada ketika kecilnya, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannati. Dah sampai stesen kita berhenti dah kan. Dan setengah daripada faedah dapat anak. Yang pertama, faedah berkahwin dapat anak. Apa yang kelebihan berkahwin dapat anak ni? Apa lebih dapat anak? Anak doakan kepada mak ayah. Itu kelebihan berkahwin. Akan datang kita masuk bicara setengah daripada faedah dapat anak tu apa? Selain anak doa, anak yang mati kecil pun dapat manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa alimna ta'wila. Allahumma ftah bihi hikmataka futuhal arifin wa anshurna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillah rabbil alamin. Ustaz ada soalan sikit Ustaz. Ada soalan ni insya-Allah. Jika seorang isteri ingin bersedekah dengan hartanya sendiri tanpa pengetahuan suami, boleh ke Ustaz? Contoh terlupa minta izin dari suami. Jika seorang isteri nak sedekah dengan hartanya sendiri tanpa minta izin suami, boleh, tak masalah. Sunat sedekah. Sebab tu harta tu, walaupun tak boleh suami, boleh. Ustaz, kalau anak buat kebaikan, ibu bapa tak automatik ke dapat pahala Ustaz? Wajib niat ke? Dia tanya. Kalau bukan ibu bapa yang ajar, tak dapatlah. Kalau ibu bapa yang ajar, dapatlah. Kalau ustaz yang ajar, ustaz dapat Ustaz ya? Kalau dia hantar kat sekolah, ustaz yang dapat. Man dalla ala khairin. Ustaz, wakaf menggunakan wang syubhah. Macam mana tu Ustaz? Dia tanya. Wang syubhah, bila nak bertaubat daripada wang syubhat, dia kena berikan pada manfaat umum. Tak boleh nak buat kebajikan dengan harta yang tidak halal. Nak beramal dengan harta yang halal. Cara nak lupuskan wang syubhat, diinfakkan pada jalan umum. Buat jambatan, buat bastop, kampal lubang kat jalan-jalan, gitu-gitu. Ustaz, kalau masjid mohon sumbangan untuk ganti kapet, contohnya sekaki RM30, itu kira wakaf ke Ustaz? Boleh. Duit wang tunai boleh dikira wakaf, taklid Imam Auza'i. Taklid Imam Auza'i. Maknanya selagi kapet itu dipakai, selagi itu dapat pahala wakaf ya Ustaz? Betul, selagi dimanfaatkan, selagi itu mengalir pahala. Kalau dah tak ada dapat dah Ustaz ya? Tak dapat. Okey Ustaz. Ustaz, kalau solat lupa rakaat, Ustaz, kalau solat lupa rakaat macam mana tu Ustaz? Solat terlupa rakaat. Ambilkan bilangannya yakin. 2-3, 2 yakin, 3 tu isyak. Ambil yakin, ambil 2. Tambah satu lagi Ustaz ya? Ambil yang bilangan kecil. Okey. Kemudian sunat sujud sahwi. InsyaAllah ya Puan Aisyah. Rukun bukan hanya sunat abaat saja sujud sahwi. Lupa rukun, sunat sujud sahwi. Ya. Okey Ustaz, sekadar tu soalan malam ni insyaAllah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi minggu depan Ustaz ya. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.